untuk upload ke FTP server tu, right? Saya dah share screen ke? Belum Oh, share screen. Sekejap. Okay, boleh nampak Right. Saya akan bagi dua benda lah macam ni. Satunya MySQL punya maklumat, okay. Database, username. Username biasanya sama lah, saya akan set sama dengan database. Dan juga password. Satu lagi ialah apa tu username untuk FTP. Yang ini FTP ni file transfer protocol untuk kita upload file kita ke dalam server. Dia ada username dan juga password. Satu lagi ialah host. Host dia ftp.recom.pr.com. Betul tu. Okey. Ini host. Okey, alamat server kita lah. Kan? Untuk masuk MySQL ni dia punya sekejap saya check Saya check. Kalau kita dalam PC kita buka localhost kan /phpMyAdmin, tapi benda ni dekat server. Jadi kita type dia punya itulah right, dia punya domain domain dia apa saya pun tak ingat dah. Apa yang saya letak tu ke tak set lagi. Sekejap kawan saya call sekejap. Saya ni ada orang call tadi. Sebab tu mute sekejap. Sekejap saya set phpMyAdmin. Tak set lagi. Download. Domain. Mana domain? Subdomain. DB. Boleh lah. Create. Mana tak saya settle ke download ni.
Okay. Alright. Load. Ini nak set up PHP MyAdmin dekat web server. Yang ini you tak payah buat lah kan. Ini untuk saya nak set up kan URL apa PHP MyAdmin untuk you access. Okay. Yang ni tak ada apa. Tak masalah lah. Aduh dah lambat sikit kadang. Reload. Aduh, reload. Mana reload ni? Tak keluar lagi. Tak settle. Tak boleh sekali lagi. Kita biar dulu. Okay, tak apalah tu nanti. Alright, sekarang ni apa saya akan bagi ni lah dua ni. Okay. Kemudian untuk FTP you boleh masuk ke ftp.recomtr.com menggunakan core FTP LE. Yang ni boleh download percuma. Type je core FTP LE download kan. Masukkan dia punya FTP host, username yang saya bagi dan juga apa password. Username dan password ni berbeza mengikut kumpulan. Setiap grup dia ada username password yang berbeza lah. Kalau tak nanti bercampur aduk dia punya assignment dia. Kan? Tak boleh ni dia memang dia akan separate. You tak boleh ganggu grup lain punya, grup lain pun tak boleh ganggu you punya. Okey? Alright, boleh Okay, so connect kepada FTP ni. Macam ni saya dah tunjuk demo kepada apa grup lain kan. Okay, dalam kes ni saya buang ni dulu. Kan? Nak buang kejap. Ni contohlah saya buang ni. Alright. Okay, projek saya dalam XAMPP ht.doc kan. Okay, and then dalam satu folder. Okay. Dalam case PC saya ni, folder ni lah secure ni. Kan. Semua dalam ni. Kan. So, saya select all. Kan. Kecuali yang apa maklumat, apa password tadi tak payahlah masukkan. Kan. Yang lain ni, okay, tak ada masalah. Alright. So, saya upload. Saya upload. Okay, saya upload. Okay. Cuma db.php ni macam ni. Sekarang ni kita localhost ini folder lain ni. Sekejap, saya kena close folder. Don't save. Okay, ni folder saya ni kan. Alright. Jadi. Okay, db PHP ni. Yang ini dalam ni lah PC saya. Dia punya username dan password kena tukar. Dan juga database name lah. Kena tukar mengikut maklumat yang saya bagi tadi. Okay. Maklumat dia. Sekejap. Ni contohlah maklumat dia kan. Saya paste lah dalam ni. Jadi secure. Okey, ni mengikut maklumat yang diberi. Okey, sebagai contoh database name recomtrc ni. Okey, kat mana saya punya db PHP ni? Allah, banyak lah.
Sekejap. Okey kan. Ni DB PHP ni. Ni. Okey, database name kena tukar. Copy. Okey ni. Okey, username kena tukar. Server name ya sama localhost, tak ada masalah. Kemudian info password, password. Okey. Password ni kita tukar ikut password yang diberilah. Baru benda tu boleh run. Okey. Okey, save. Bila kita dah save dalam localhost kita, nanti dia tak jalan dah. Tahu tak? Kan? So saya advise save lah 2 file, nanti you rename je file tu. db server.php ke, you nak run kat localhost, tukarlah db.php kan, db localhost tu. And then untuk db server tu, bila you upload nanti you tukar je db server.php tu jadi db.php. Macam tu lah, pandai-pandai lah kan, nak rename file je pun. Alright, ni upload tak habis. Okay. Ni sebab saya dah incorporate Bootstrap ke dalam ke dalam projek. Video dia dah ada, saya akan sharekan video tu. Ada 2 video yang baru ni. Satu nak integrate Bootstrap ke dalam projek PHP kita, dan satu lagi ialah video berkenaan macam mana nak buat user role. Admin, dia login sebagai admin. Soal lagi dia admin sebagai user. User dia boleh tengok dia punya record saja. Contohnya resident, dia sebagai user kan. Dia boleh masukkan record visitor dia sahaja. Nak delete ke nak update ke, dia punya visitor sahaja. Manakala admin, dia juga sebagai resident juga. Ada resident yang sebagai admin, dia boleh tengok semua record. Record orang lain, record user dan sebagainya. Untuk tolong update, tolong registerkan resident lain, user lain. Mungkin tolong visitor tu kan, tolong betulkan maklumat ke, tolong delete ke data yang salah dan sebagainya. Alright, ada 2 video. Saya akan share selepas daripada kelas ni. So hari ni saya tak nak tunjuk dua-dua tu lah topik tu. Okay, hari ni saya nak ajar benda lain. Kan? So kita dapat cepatkan lagi proses pembelajaran kita. Okay, hari ni first ni saya nak tunjuk tu lah, upload ke dalam server kan. And then set up kita punya database lah. Dia ada 2 komponen. Satu, kita kena upload file kita dalam server menggunakan FTP. Satu lagi, macam mana kita nak set up database kita dalam web server. Okay. Yang mana yang belum start buat lagi dan sebagainya kan. Kadang-kadang you ada group 3 orang, 4 orang satu group, betul tak? Kan. Masing-masing buat dalam PC masing-masing, localhost. Kan. Kalau masing-masing semua update, kan dah jadi huru-hara you punya sistem. Okey. Jadi saya cadangkan orang kata dekat server ni, you buat dekat server terus. Kalau internet connection yang bagus lah. Maknanya file tu you nak edit dan sebagainya. Edit file berkenaan, dah siap, save ke dalam server. Supaya orang lain nanti tengok dia dah dapat yang latest punya. Okey. Boleh so kena sync lah you punya file tu. Macam mana nak sync antara ahli-ahli tu, you kena discuss lah kan. Kena discuss. Alright, ni tengah upload, tak habis. Alright. Okey lah, sementara dia tengah upload tak habis gitu, saya tunjukkan yang integration dengan Bootstrap. Okey. Kejap. Ini yang dah upload ke server kan. Ini dah upload ke server. Jadinya saya create file baru. Duplicate lah. Duplicate. Alamak. Copy, paste. Okay. So yang ini db server.php. Boleh lah. Alright.
So yang ini server name ni saya buang balik lah. Root kan. Localhost senang kan, password tak ada. Database saya tadi secure kan. Okay. Okay, penerangan berkenaan dengan Bootstrap dah ada. Dah already exist. Dah ada ni. Reload. Sekejap ni dah ada. Bootstrap. Okay. Sekejap. Select all je. Select all, move. Move, pergi kepada folder DB. Files. Alright. Okay. So, bila you nak login nanti, you type bb.recomtr.com. Tu. Dah keluar dah PHP MyAdmin. Menggunakan username dan password yang diberi. Kan? Ini username sama dengan database dan juga password. Okay. Recomtr LC underscore contoh. Tengok. Betul. Kemudian password. Kan? Okay. Dia nak save lah kat sini. Kalau nak save, tak nak save tak apa. Okay. Yang information schema ni jangan kacau. Ni. Yang ni jangan kacau. Nanti masalah you punya database. Ini MySQL punya MySQL punya database lah, dia punya database. Ini database yang ada lah kan. So yang ni saya delete dulu. Kan, ini saya demo kat student semalam. Allah, lupa nak backup. Tak apalah. Okay. Alright. Okay, sekarang ni kosong lah, tak ada apa. Okay, you nak terus buat dalam ni pun boleh, ataupun katakanlah you dah ada database you dah buat dalam apa you punya localhost lah kan. PHP MyAdmin. Okay, kita nak masukkan ke dalam server. Saya dah on ke Zen ke saya ni? Oh dah. Okay dah. Okay. Ni database saya, security ni kan. Security. Dah ada user, dah ada visitor. User dan visitor dah ada data. Kan, dah ada data semua lah. So, klik dekat apa ni database. Dekat atas ni database. And then, klik dekat export. Okay, kalau you pakai Microsoft Word, PowerPoint, you save, you copy paste kan. Database lain sikit, dia kena export, import. Okay. So export format SQL, right, template ni tak kisah, and then klik je go. Okay. So keluarlah nama apa tu, you dapat satu SQL file. SQL file ni kita boleh edit menggunakan apa VS Code. Kan? Ni kita boleh edit. Okay. Right. So far just check sahaja. Dia ada tak set nama database? Kalau tak ada masalah. Kalau ada, you kena tukar nama database dia ke database yang dalam server. Okay. So far okay lah ni. Tak ada masalah ni. Alright. Okay. So file ni saya copy je. Masuk dalam folder kita lah supaya senang. Senang nak manage. Mana? Secure. htdoc. Okay. Kan? Ni. .sql kan? Alright. So, pergi dekat PHP MyAdmin yang dalam server punya. Kan? Yang ni dah settle lah. Kita dah export. So, yang dekat server kita nak import balik masuk. Nak import masuk. Ambil import dekat sini. First jangan lupa klik dulu nama database, make sure dekat atas ni, atas ni database kita betul. Ni. Okay? Jangan you letak dekat information schema habis nanti.
Ni. And then klik import. Alright. Kemudian choose file. Okay. Pergi balik ke folder yang kita letak SQL file kita tadi. htdoc apa? Jom SQL. Mana file SQL ni? Dah tua ni, makin blur, makin makin tak nampak. Kan? Security.sql open. Kan? Okay. And then click go. So dia akan import. Kan? Kalau ada tanda right semua okey. Kalau ada tanda pangkah tu kena betulkan SQL. Delete balik benda-benda yang separuh data yang dah masuk tu, kena clearkan balik. Lepas tu ulang balik proses tadi. Okey? Ini memang ilmu yang orang kata apa, programmer kena tahu, web developer kena tahu, wajib tahu. Kan? Dah pernah buat dah benda ni? Dah? Database dah kan? Dah belajar kan? Dah ajar tak? Ke tak ada? Dah. Angguk macam tak nangguk. Kan? Okey. Lepas tu, dekat FTP kita ni, FTP kita ni, just double check balik ni db.php ni kita boleh view sebenarnya. Ni kita boleh view, nampak? Okey. Dia apa tu, lamalah, kan? Kalau nak senang, ini tutup. Kita dah buat yang satu tadi DB server, betul tak? Refresh. So yang upload DB ni yang localhost punya. Kita ambil DB server ni, copy je. Kan? db.php yang dalam server tu kita delete. Okey. db server.php ni kita rename je balik. Rename kepada db.php. So kita tak payah nak tukar coding. Kalau kita dah ada 40 file yang include db.php tu, takkan kita nak tukar semua 40 file kan? Pergi dbserver.php. Masalah. Kita tukar satu file je. Alright? So kita punya projek ni kita boleh akses ni lah. Kan? Ni https db.recompr.com. Ini apa URL untuk PHP MyAdmin. Untuk tengok you punya result, you punya sistem dulu dekat browser, type https recompr.com, nak letak www pun boleh, tak ada masalah, / nama yang diberi lah, contohnya FTP tadi contoh kan, ni contoh lah, macam tu. Mungkin you punya akan jadilah group ST1 G1, kan, ST1 group 1, ST2 G2, macam tu lah. Kan, nanti saya akan buat. Kelas rap bagi saya senarai nama grup. Sekali lagi. Kan? Biasalah mana orang tua, mana nak ingat lah kan. Orang muda-muda ni tak apalah. Sabarlah dengan orang tua-tua ni kan. So, macam ni. Okay. So, type lah https ni recompr.com / nama URL yang diberilah. Dan kita punya sistem dah siap upload kan. Ini tak siap lagi ni kan. Page patutnya login page lain. Okay. Contohnya Zari ABCD 1, 2, 3, 4. Okey, sebelum ni kita buat sistem kita simple betul tak? So nanti kan kita boleh buat ni, nak tengok user, keluar user. Ini belum di bootstrapkan lagi table dia, baru dia punya tu.
Bila table dah di bootstrap, dia akan jadi macam ni. Kan? Nampak? Kan? Nak search pun boleh. Muhammad. Kan? Ini login sebagai admin. Login sebagai admin, semua punya ni boleh tengok. Contohnya Siti Fatimah ni, kita tengok. Ini untuk resident ID 7. Ni pun belum di bootstrapkan lagi dia punya table itu. Okay. Right. And then Kasim. Ini sama tak? Resident ID 7. Tengok Mamat ni. Sama. Apa semua 7 ni? Oh lah, sebab login sebagai user. Sorry. Ni patutnya ada bug yang kena tukar ni. Okay. Right. Jadi boleh ni. Dah boleh delete, boleh update dan sebagainya. Ni dah di bootstrap kan lah. Manakala yang ni belum di bootstrap kan lagi. Kan? Okay. Nampak tak? Kita yang penting kerangka kita tu, logik kita tu ready. Okey, yang ini apa? Login sebagai admin. Macam ni, kita boleh buat logout. Logout, klik pergi kepada logout.php. Kan, sekarang tak ada lagi lah kan? Boleh redirect, edit page dia pergi logout.php. Dah ada ke? Logout.php. Okay, and then boleh login balik. Login.php. Kan? Ni katalah saya login sebagai user. ABCD 1, 2, 3, 4. Okay. Patutnya bila login dia boleh redirect pergi ke page ni lah, welcome page ni. Barulah boleh tengok dia punya visitor. Nampak? Sekarang ni ini visitor dia sahaja. Okay, visitor dia saja. Kan? So dia boleh tengok view, dia boleh delete, kan? Dia boleh delete. Oh, tak upload lagi. Tak buat lagi kan? And then dia boleh update dah buat. Update dah buat. Kan? Dalam dua video tu ada video untuk update, untuk integrate bootstrap dan juga untuk buat user role. User dengan admin. Okay? So hari ni kita nak belajar apa? Dah habis lah. Tapi tak apa, jangan risau. Saya tunjukkan pasal bootstrap, takut you tak faham. Okay? Alright, bootstrap.com boleh tengok dekat Google je bootstrap. Alright. Kan? Getbootstrap.com. Okay? Dekat sini kita tak download sebab nak set up ke sini masalah. So yang ini dia agak advance lah installation dia, nak buat apa benda ni you tak kerti. Okay, kita buat manual dulu lah, manual. Okay, cuma dekat getbootstrap.com ni kita boleh refer dia punya documentation. Documentation maknanya contohnya katakanlah kita nak refer berkenaan dengan komponen button, for example, button. Macam mana nak buat button primary, secondary, success, danger ni? Contohnya nak button color merah. Kan? Letak je kelas button dash primary jadi biru. Button merah, btn dash warning. Nampak? Macam tu. Okay? Adalah banyak lagi bawah-bawah ni. Nak kecil, nak besar, nak outline. Kalau outline, btn dash outline dash primary. Kalau outline merah, btn dash outline dash danger. Macam tu. Faham? Kan? Contoh, jangan risau saya tunjuk contoh. Kan? Katakanlah saya letak sini visitor list.php. Alright, button ni saya dah apa nampak? btn dash primary warning kan? Saya tambah ini yang sekarang lah. Visitor. Ni yang sekarang Okay, saya nak tukar button tu menjadi button outline. Okay, so saya tukar je coding saya btn outline dash primary. Kan? Tak? Primary
Okay, macam tu. Contohlah danger ni biar dia ni, supaya kita nampak beza. Save dan kemudian file yang kita save tadi kita upload. Tak payah nak upload balik semua upload benda yang second upload tu upload balik yang mana yang kita buat perubahan sahaja. And then click override. Okay. Dan kita boleh refresh balik browser kita dan tengok perubahan ni. Nampak? Kan? Itu cara untuk bootstrap lah. Senang, pakai kelas je. You dah belajar HTML, CSS. Inilah basic dia. Basic HTML, CSS kita pakai balik. Okay? Adalah lagi banyak lagi benda tu. Button, nak outline, nak size, nak large, nak small. Small tambahlah btn-sm kat ujung. Kan? Macam saya ni, macam ni dia tulis button. Tapi sebenarnya kelas dia kita boleh apply kepada link. Link tu terus jadi button. Without class, contoh ini bukan kelas. Kelas tak ada. Asal dia macam ni. Nampak? Asal dia macam ni kan. Saya save, saya upload. Alright. Asal dia macam ni je. Kan? Letak je kelas terus jadi macam ni. Kan? Senang. Sebab bootstrap kita dah incorporate. Syafika dah senyum-senyum tu happy. Kan? Betul. Dia pun dah happy dah kan. Yelah budak-budak dia nak tengok benda lawa sekarang ni. Kan? Bila nak kita punya projek nak cantik ni? Kan? Kita orang tu kita mikirkan logik, proses, update, delete, login semua dah settle ke belum kan? Dia punya interface ni sekarang ni sekejap je. Sehari dah siap. Kan? Sejam 2 jam dah siap. Kalau banyak page tu lama lah sikit. Okey, saya tunjukkan page yang kita belum buat lagi. Contohnya user. Sepatutnya user tak boleh tengok orang lain punya. Saya tak securekan lagi benda ni kan. Okey. Tapi saya nak tunjukkan contoh macam mana saya nak bootstrapkan table ni. Right. Dalam bootstrap ni, sekarang ni bootstrap 5 lah. Yang saya pakai tu tak silap saya bootstrap 4. Lupa nak beritahu. Okey, nak download bootstrap ni boleh type sbadmin. Sebab bootstrap punya template, contoh bootstrap template. Kalau you search bootstrap template download, kan? Contoh dia ada banyak jenis template. Betul tak? Dia different. Ada yang untuk WordPress, ada yang untuk Joomla, ada yang untuk macam-macam lah, kan? Template bootstrap. Okey? Tak? Okey, sekarang ni kita nak template yang khusus untuk buat sistem. Nama dia dashboard. Yang kita buat tadi ialah dashboard. Salah satu template untuk dashboard, dia ada banyak nama lah. Materials, template, saya pun tak ingat nama dia. Salah satunya yang free boleh download ialah sbadmin. Okay, sbadmin 2, free bootstrap admin template. Admin interface lah. Klik ni boleh download free. You boleh tengok live preview kan. Macam ni lah template dia yang saya pakai tadi. Okay, boleh buat chart, boleh login logout kat sini kan. And then tables, sekejap, pages, login punya page, buanglah gambar anjing ni nanti. Lepas tu table, ni boleh pakai balik table dia. Okay, alright, macam mana nak pakai table dia? Kejap lagi saya tunjuk. And macam mana nak customize, baru kita rujuk dekat getbootstrap.com. Okay. Dalam ni ada komponen table bawah mana form ke apa kan, layout kan, customize, utility, entah tak jumpa lah tapi tak apa. Okay, right. Sekarang ni kita nak buat page apa ni
userlist.php. Alright. Userlist.php. Okay, you tengok dekat sbadmin ni table tau. Right click and then inspect element. Okay, kita nak tengok coding dia. Sekejap, saya cuba besarkan ni. Okay, ni table lah ni, inspect. Boleh nampak? Kan? Ni. Alright, table dia start daripada mana? Sekejap. Mana table ni? Okay, ni table. Table. Kan? Table. Ni. Kalau nak yang atas ni, yang search data table ni kena ambil daripada atas lah. Daripada ni, div class table atas lagi. Div class, ni. Bolehlah sini ni. Kan? Sampai habis. Nampak kan? Dia cover sampai habis kan? Alright. So, copy je benda ni. Copy element. Jadi tak? Alright. And then buat new file. Kita nak paste temporary. Paste. Ni. Okay. Kan? Alright. TR di body apa semua ni, yang ni semua boleh delete. Boleh delete. Sebab apa? Sebab ni hanyalah dia punya, apa dia panggil? Data lah, data sampel kan. Tinggallah satu row. Dia ada odd dengan even. Kan? Okay, yang tengah ni kosong. Alright. Okay. Kan? Kemudian view word, right? Nampak sikit. Okay. Yang atas ni kita boleh copy, kan? Kita boleh copy paste. Kemudian tukar je tajuk table you, kan? H6 ni. Kemudian T-head ni boleh tukar lah. Ada name, ada apa lagi? Kan, age, macam ni style dia dah ada dalam tu, tapi tak apa sebenarnya, tak payah pun tak apa, kan. Yang penting T-head, T-foot tak pakai, tak payah. Yang ni tak payah, T-foot, kan. Yang penting T-body lah, T-body dengan table bawah ni. Apa banyak sangat dia punya ni. Sebenarnya tak payah ni. Sekejap. Okay. Sekejap. Saya tengok visitor list. Okay, table dia senang je. Kan? View, word wrap. Okay, ni. Ini dia punya atas je ni. Ni atas je. Kan? Atas je. And then table head. Table head buka tutup. Okay. Head lah, header. Header ni kepala table tu. Kemudian body, buka tutup body, kan. And then row yang kita nak loop, masukkan dalam while loop. While loop. Okay. So saya tunjuk satu contoh. Ambil pada echo ni, dah siap echo kan. Right. Okay. Yang ini sebelum daripada loop. Mana user list? Okay, ini sebelum daripada loop. Okay, sebelum daripada loop kat sini lah. Kan? Okay. Right. So kita kat sini dah ada apa? Dah ada TR lah ni, user ID email action ni kan? Tak? Yang ni boleh gantikan yang ni. Sekejap. Beza dia ada T-head lah. T-head buka, T-head tutup. Yang ni boleh buang.
Right? Okay. PR ni tak kacau. Ni tambah satu lagi T-body tutup. Right? Slash T-body. Right. Okay. Tajuk dia boleh tukar. View, word wrap. Tajuk dia yang ni. Data table example ni boleh tukar tajuk dia. User adalah list of users. Boleh lah, list of user. Okay. Then kita akan dapat kita punya ni. Okay, saya tak upload lagi. Save. Save. Kemudian upload user list. User list.php kan. Override. Right. Okay. Jadi saya refresh balik. Kan. Table sini dah siap lah. Tak. Okay, data table. Kan. Cuma kalau nak nak advance lagi macam ni, kejap macam ni kan. Macam ni. Ni apa beza dia? Sama je tak? Cuma dia ada up sikit lah kan. Ada beza tak? Buat coding dia lagi panjang. Lebih kurang je tak? Okay. Right. And then tukarlah kita punya URL ni. Macam saya cakap tadi, tukar kepada kelas. Kelas btn dash primary, danger, warning dan sebagainya. Okay. So tukar kita punya ahref ni kan, tukar kepada button kan. Right, contohnya yang ni boleh buang. Kita buat satu dulu. Tambah je kelas equal to refer kepada table get bootstrap tadi kan. Katalah you nak pakai primary kan. Copy je kelas dia. Okay, copy kelas dia. And then masukkan. Kan. Delete nak apa? Delete nak danger contoh. Danger delete. Okay. Yang lain tu kan. Yang lain tu view update kan. Okey, update color orange. Katalah nak color orange. Orange ke hijau. Kalau hijau sukses. Kalau biru view biru, kita ambil button primary. Kan. Ni apply class and then file ni tukarlah. Ni user delete kan, user details .php, refer balik kepada yang kita dah buat tadi. Apa yang kita dah buat tadi? Sekejap, saya pun tak ingat. Elect alamak, tak ingat lah simpan kat mana. Open. Sekejap Crude. Saya try search. Crude. Kat mana simpan? Saya simpan dekat S617. Ada 562. Ada. Aduh. Salah letak file dia habis. Cari balik. Gagal. Ya, 607. Takkan 607 tak ada. Ni table file name. Kan? Kita dah discuss benda ni kan? Crude kan? Create
retrieve, update, delete. Untuk retrieve ni dia ada dua. Satu kita list, klik nama tu dia keluar details kan. So kita pecahkan kepada dua. Dan kita letaklah nama table tu, ni nama table user add, user list, user detail.php, user update.php, user delete.php kan. Jadi satu table lebih kurang 5 file. Alright, so kita dah tahu dah link dia tu. Klik user tu, user details.php. Biarlah apa file tu kita tak buat lagi pun tak ada masalah. Kan? And then apa ni, update user update.php. Okay? Delete user delete.php. Sebab apa? Sebab kita dah plan. Kita dah plan dah benda tu. Alright? And then file save. And then upload. Visitor user list.php. Alright, override. Dan dalam server kita bolehlah refresh tengok benda tu berubah. Apa pasal kat sini? Kan? Adalah something wrong. Kena tukarlah. TD. Oh, TD buka. Oh, jap. Banyak dia tutup. Salah. Okay. Ni buka, ni tutup. Ni tutup. Right. Save lagi. And then user list.php upload. Alright. Okay, refresh balik. Kan? Sudah ada. Tak buat lagi pun tak apa. Nanti kita buatlah file tu. Nanti ikutlah link. Kan? Letaklah nanti button back ke apa ke kan. Sebenarnya benda tu link je. Alright. User list kan. Update. Memang tak buat lagi kan. Delete dah buat. Delete error. Error sebab apa? Sebab ingat tak kita buat relationship tu hari? Kita buat relationship. Kan? Maknanya one user can have many visitor. And then visitor tu dia linkkan dengan user. Maknanya kalau dia dah ada visitor, kita tak boleh dah delete record dia. Kalau tak, kita tak tahu ni visitor siapa. Kan? Okay? Tetapi kadang-kadang kalau dalam sistem tu, contohlah resident, tenant tu keluar masuk, pergi orang kata, pergi tak kembali pun ada kan? Betul tak? Jadi takkanlah resident yang lama-lama ni kita nak biar lagi kan, data dia dan sebagainya. Okay, apa yang you boleh buat ialah tak payah relationship pun tak apa. Kan? So kita boleh delete resident yang lama tu, tukar kepada resident baru. Katakanlah nombor rumah tu you buat dia sebagai katalah unik. Kan? Contoh. Satu rumah diwakili oleh satu user. Tak boleh duplicate nombor rumah dia tu. Kan? Kalau penyewa dah keluar, gantikan penyewa baru, macam mana? Dalam database dah tak boleh masuk, betul tak? Kan? Okay, dia pula dah ada visitor yang lama. Kan? Jadinya apa yang kita boleh buat ialah tak payah relationship pun tak apa. Sebab tu kalau you belajar dalam database, ada relationship yang kuat, ada relationship yang lemah. Ingat lagi tak? Tak ingat dah. Kan? Relationship yang kuat sebagai contoh parent and children. Saya kahwin kan dengan isteri saya. Kemudian beranak. Bukan saya yang beranak, bini saya yang beranak. Kan? Okey. Keluarlah anak sulung, anak kedua, anak ketiga kan. Buatlah macam mana pun, anak tu tak boleh tukar mak ayah dia. Faham tak? Mak ayah biologi dia. Kan? Dan buatlah macam mana pun, saya dan isteri saya tak boleh buang nama daripada nama anak saya tu. Kan? Dah beranak, pandai-pandailah bertanggungjawab. Kan?
You bagilah anak angkat orang lain ke apa, dalam IC tu tetap akan bin dengan you, kan? Dengan bapak dia lah. Itu relationship yang sangat kuat. Nampak tak? Dalam database kita design kan, parent and children ni memang tak ada masalah lah. Relationship dia very strong. Okay? Boleh? Boleh tak? Dalam case resident ni terpulang pada tak ada yang salah, tak ada yang betul. Dia bergantung kepada business process. Okay? Business process, itulah masa you present. Kalau saya tanya, you kena lah pandai jawab. Kan? Kenapa tak boleh delete? Kenapa ni? Kan? Jawapannya business process. Terpulang kepada tempat berkenaan, kan? Sama ada nak allow ke tak allow ke, nak very strict ke, nak very loose ke, semua ada advantage and disadvantage. Okay? Dalam case ni tak boleh lah sebab kita dapat relationship, foreign key dia tu, visitor tu refer balik kepada user dan kita tak boleh nak delete user tu. Sebab apa? Sebab dia dah ada reference daripada table visitor. Okay? Table visitor tu dia dah ada ni lah, dia dah ada record dalam table visitor. Kalau kita delete table user ni, record user ni, record visitor tu kita tak boleh nak trace. Ini visitor siapa punya visitor ni. Faham tak? Kan? Okay. Kan? Tapi ada satu lagi approach, kalau kita tak buat relationship, masa kita buat relationship tu, kita boleh bagi tahu dia on delete null. Sekarang ni kita buat on delete restrict, on delete null. Kalau kita buat on delete null, kita boleh delete user dan dalam table visitor user ID tu automatik dia akan jadi null. Kan? Tu dia punya teknik dia lah. Kan? On update cascade tak ada masalah. On delete, dia ada restrict, dia ada update, dia ada null dan adalah satu lagi yang benda. Okay, nampak? On update cascade kan? On delete apa? Tak ada. Okay. So ni sebab record constraint lah. Alright, ada soalan? Tak ada. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk sikit macam mana nak integrate Bootstrap dalam you punya ni lah, project. Okay, kita dah tengok dah tadi dekat getbootstrap.com ni. Mana ni? SB admin 2. Ni page ni. Type je lah balik. Ni kan? Klik je free download ni. You akan download folder apa tu? Sekejap. You akan download satu file. Right. Satu file. Mana Bootstrap. SB admin 2. Ada tak? Ni. Start Bootstrap GH pages ni. Okay. Saya extract. Dah extract. Oh, dah ada dah. Ni. Kan? Tak. Right. So, apa ni? Ni yang lain rasanya. Sekejap. Download lah balik. Betul lah. Kan? Betul lah tu. Ni yang betul. Dia ada banyak file HTML. Ni yang login punya file, boleh rujuk sini. Ni untuk table, ni untuk utility, animation, color dan sebagainya lah. Kan? Dia ada lagi template yang berbayar tu lagi advance. Jadi pakai yang free dulu pun okey dah. Alright. So, okay, boleh copy semua ni kecuali HTML punya file, tak payah copy. HTML ni kita nak rujuk sahaja. Copy, masukkan ke dalam you punya project. Macam ni saya dah copy kan. HTML saya tak copy.
.html ni kita nak rujuk. Sebagai contoh table.html, you nak play around with table, you buka table.html. Okay, tengok coding dia sahaja, kan? Okay, ni contoh lah, kan? Saya nak tengok coding dia, kan? Nak pakai apa atas, kan? Okay, macam tu. Kemudian header dengan footer ni, contohlah header, header ni .type lah apa semua ni sampailah kepada line 300 lebih. Ya, 38 something. 38 kan. And top bar ni sampai ni begin page content ni. Ambil lah dekat container float. Kecuali page heading. Yang ini copy masukkan ke dalam header.php. Nampak? Kan? Saya tukar header.php tu. Okey. Kemudian footer lepas daripada itulah. Sekejap footer. Ni. Habis container float ni, dia punya last div tu sampai habis, dia ada link dengan JavaScript dan sebagainya. Copy masuk dalam footer.php. And then paste you yang saya kata tadi. Contoh dia. Sekejap. Contoh macam ni lah, kan. Page asal login.php ni. Very simple. Kan. Dia dah akan ada header dengan footer ni. Right. Tapi login ni kita tak nak pakai template yang ni, yang admin. Kita nak pakai template lain. So nanti kena modify lah. Alright. Okay, ada soalan? User list. Yang tadi lah. Kan? Sekejap. Tadi A, B, C. Ni macam button ni, kan? Button ni very simple. Kita boleh tukar nanti. Tunjuklah satu contoh, kan? Okay. Login.php tu kita nak customize. Okay. Kita nak customize pakai yang ini. Ni, kan? Ni yang saya dah download Bootstrap ni. Ni ada login.html, betul tak? Open with Chrome. Nampak? Saya nak pakai yang ni. Yang ni login Google, Facebook ni saya nak buang. Gambar tukarlah gambar lain. Kan? Okey. Jadi apa yang saya boleh buat ialah okey, copy je login.html ni. Okey, masuk ke dalam kita punya page them htdoc secure. Okey, untuk senang kita buka dalam VS Code. Kan? Yang kita pakai login.php, betul tak? Kan? Right? Okay. So, buka VS Code. Ni apa ni? Mana login.html lah. Okay. Ni login.html. Table tutup. Ni apa? Ni pun tutup lah. Tak payah. Alright. Okay. Semua dah ada. Title nanti boleh tukar. Kan? Okay, dia tukar. Kita copy je benda ni. Sekejap. Login.php ni, yang ini apa, include header ni tak payah. Kita tak nak pakai header yang apa, dashboard. Footer pun sama tak? Tak payah. Okay. So apa yang kita boleh buat ialah ambil HTML ni, kan? Right. Copy je benda ni, kan? Okay, pergi dekat login. Dia kena pecahkan lah. Dia kena pecahkan yang mana yang sebelum, yang mana selepas. Sekejap Dia pecah dua. Tu tak nampak lah. View.
Right. Nested row, kelas. Okay, ni button-button dia lah semua ni. Yang ini dia punya div class form group. Ni form dia. Nampak? Ni form. So kat sini. Ini sinilah container, body kan? Body container. Okey lah. So kita ambil apa sebelum daripada ni container ni, copy. And then login.php ni kita boleh buat dekat sebelum daripada form. Sebelum daripada form bolehlah letak kat sini. Kejap kan? Sebab ni dah HTML kan. Okay. Dah ada ni. Kemudian kita tengok dia punya form dia. Ni ada div class apa semua ni kan. Memang banyak coding dia. Tapi jangan risau, you ada pengetahuan HTML yang mantap. Kan? Ni form ni tak apa, copy je. Okey. Cuma kena berhati-hati dengan div. Macam ni kan. Div, yang ni yang mana? So klik je dekat line tepi ni. Okey. Kan? Ni. You copy the whole ni. Tak. Alright. Kemudian pergi dekat login.php tu. Okay, masukkan. Yang ni kita punya form. Tak apa. Ini form kita lah. Right. Sekarang ni, form ni kita nak masukkan ke dalam kita punya yang tadi tu. Kan? Carilah form. Ni nampak form. Form class kan? Class user semua masukkan ni. Action bla 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 bla. Tak. You buat that. Okay, kita dah masuk. Input. Ni email ada kan? Email, class dah ada semua. Name tak ada. Masukkan name. Macam ni name, username. Lepas tu password kan? Tak. Ni. Email ke username kita pakai? Username so tukarlah. Kan? Ni email kan? So placeholder letaklah tu name, username. Selaraskanlah double quote ke single quote ke. Okay. Kemudian input type ni text. Modify lah. Enter username. Username. Ni password. Password lah. Cuma name equal to password. Okay. Name equal to password. Kemudian lain tu tak ada apa. Login Facebook ni kita boleh buang. Kan? Yang ni kita boleh buang. Okay. Ni button kan. Class button ni. Tapi kita pakai input type. Tahu? Ni input. Kalau tak coding kita tak jalan dia. Kita pakai ni input type submit. Jadi button href ni kena tukar sebagai input type submit. Kan? Alright. Ni submit. Tapi kelas kita boleh pakai kelas dia balik. You punya input type akan jadi button. Letaklah kelas dia. Alright. Kemudian A ni boleh buang. Right. Lain forgot password ni you buatlah sendiri. Create an account, buatlah sign up page. Kan? Yang ni lah dah boleh buang. Okay. Kan? Okey lah. Dah siap. Kita punya login page. Gambar anjing tu tak buang lagi, you tukarlah nanti. Kan? Alright. Ni yang dekat apa template kan. Okey, yang ini yang kita punya page. Contoh. Oh tak upload lagi.
login.php. Apa ni? Save save. Okay. Alright. Dia kadang-kadang dah lama kena disconnect disconnect, connect balik. Okay, override. Kan check for file existence. Try ni lah. Reconnect balik. Dia keluar tu barulah apa? Barulah upload balik login.php. Okay. So bila kita masuk login.php, tu. Kan? Keluarlah. And then kena modify sikit script dia. Kalau dia dah login sukses, ke mana dia nak pergi? Kan? Mana dia nak pergi? Katakanlah kita nak suruh dia pergi page visitor list. Visitor list.php kan? Tak? Okay, so you cari je dekat apa PHP script tu. PHP redirect to another page. Dekat header. Ni header function ni boleh buat. Okay, ni senang je. Pakai ni je, header bla 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 kan. So letak dekat ni. Okay, bila password dah match, tak bagi tahu pun tak apa kan. Kita beritahu header location bla 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 bla. Location ni letak je nama page. Contohnya visitor list.php. Save. Right. Kemudian kita upload balik. Login. Alright. Okay, jadi Allah. Okay. Ni kan? Alamak. Ni kan login.php ni. Amzari. Okay, submit. Jadi. Betul ke? Salah. Abu Bakar. A, B, C, D. Password not match. La ilaha illallah. Amzari. Okay, password ni dah betul. Tapi kenapa tak boleh login? Mungkin apa location ni kita kena letak nama penuh lah. Kita try. Sebab nak upload kan, www.recomtr.com/contoh/visitor list. Try lah. Okay. Okay, refresh. Tak mahu dia kan? Kenapa Header dah ada dah. Location dah ada. Apalah, dia check balik lah kan? Sepatutnya dia boleh apa? Dia boleh move to another page. Mungkin kita ni kot.
Sepatutnya letter URL okey. Boleh location URL. Apa tak jadi pula? HTTP header. Salah letak. Betul lah kan? If apa ni session dah tukarlah header. So ni dah password mesh lah. Kan? Dan yang ni depan tak payah tak apa. Visitorlist.php. Saya double check balik. Stack Overflow php.net how to redirect. Ini kalau pakai apa JavaScript kan, boleh juga kan. Inilah kena pakai script script application dot replace. Okey, PHP header. Kita try single quote lah kot, single quote. Tengok. Patutnya okey je. Kan? Save. Password mesh, cuma dia tak redirect. Tapi boleh masuk lah, boleh masuk apa visitor list. So, kalau cakap exit tu? Exit dia keluar. Exit. Tapi boleh try lah exit. Mungkin lah kot. Sekejap Kod exit tak ada kot. Try exit. Kan? Tak. Exit ni sebenarnya script tu keluar terus. Kalau keluar ni dia itulah. Try. Kadang-kadang PHP ni version dah berubah. File save. Error tak ada. Kita try login. Kan? Ini ambil bahasa Melayu. Alright, ni kan? Sama je. Kan? Ada exit ke tak ada exit kan? Apalah tu. Ni ada dua line ni, kena tukar lah. Ada dua line ni HR kat sini. Ni kan HR ni. Bawah ni ada HR lagi. Boleh buang lah satu. File save. Submit. Password. Memang dia dah masuk. Kan? Saya takut benda ni kena letak kat atas. Ni. Halo. Salam. Ya. Sorry. Kita try coding PHP ni, kita letak kat atas. Tengok ada efek tak.
Sekejap sampai sini lah kan. Cut. Kita letak dekat atas. Maknanya kat sini lah. Kan? Pandai lah sebab ini dia proses. Apa tu? Ni tak ada HTML pun dalam ni kan? Kalau ada pun yang ni je, echo ni nanti kan dia keluar kat atas. Tapi tak kisahlah. So kalau tutup jumpa dengan buka ni, kita boleh buang. Okay. Kita try sekali lagi. Alright. Okay, done. So refresh. Okay. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Kan? Betul apa jadi? Password mesh. dia sangkut. Mungkin sebab dia exit tu, tapi dia tak redirect. Dia tak redirect. Saya rasa mungkin permission. Sekejap saya try tukar permission dia. Okay, right click property, read write, execute. Ni execute kena ada 755. Sekejap saya cuba. Okay. Sekali lagi. Refresh dulu. Tadi juga. Kenapa Dia dah submit. Dia dah load ni, dah submit. So if it set, ni semua dah jalan. Okay, password pun dah verify, dia echo password mesh. Nampak tak? Dia sangkut kat sini, location. Kan? Password mesh ni dia dah keluar. Dia sangkut kat sini. Sebab tu lah bila kita submit, keluar password mesh je. Yang ini semua tak load. Kan? Sebab tu page tu jadi kosong. Kan? Sepatutnya header ni boleh ni. Mungkin dia tak bagi modify header. Tak apa, cari lagi ada tak? Kita tengok lagi. Ni dia bagi tahu ada dua method. Header satu lagi pakai JavaScript. Alamak. Script BID demo. Ini dulu lagi. Sekejap tak ada dah cara lain. How to safely make a PHP redirect? Location URL PHP. Dia kata at the top of your page. To do that, you use the function to send a new URL. Before you pass any HTML or text to user browser. Okay, mungkin sebab dia tak berada di atas. So kita try
selesai ni. Buang. And then save. Itulah nak kena baca lah documentation. Kan? Okay, copy sekali lagi. Hopefully okay lah. Kalau tak ada, you all lah cari solution dia macam mana. Alright. Jadi dia kena sebelum any output kepada HTML. Tak boleh echo, tak boleh apa, tak boleh ada HTML apa. Kan? Header tu atas sekali. Kan? So, kalau ikut coding saya ni, saya dah naikkan ke atas. Tadi ni, ada echo nampak sebelum pada header. Kan? So, benda-benda ni tak payah. Okay? Tak. So, password mesh. Alamak. Password mesh je terus keluar ni. Session dah dapat dan sebagainya. Okay? Nampak tak? Kan? Right. Dah ada session start kan? So, session start ni kalau you ada pakai dekat banyak tempat kan? Contohnya macam visitor list ni kan? You dah pakai banyak tempat, kita boleh buang benda ni, masukkan dekat header. Mana header? Header.php ni kan? Kan? Header dekat atas. Session start. Apa tujuan dia? Tujuan dia sebab kita nak dapatkan ni. Contoh if is set ni pun kita boleh apa tu kita boleh letak dekat header. Kan? Ada tujuan dia. Sekejap lagi saya tunjuk. If is set login, session login true, okey lah login true. Ni kau cut lah. Okey. Saya letak dekat header. Okey, tujuan dia ialah sekejap, ada satu lagi saya nak ambil. Mana login ni? Saya nak ambil user punya nama. Kan? Sini dah select star betul tak? Select star kan? Sekarang ni wah, apa password tadi? Tak apa. Ya. Kita refer kat sini tak apa. Okey ni kan. Saya nak full name tak ada tak apalah kita pakai username. Halo, Assalamualaikum. Sampai dah. Sekejap. Sekejap kita break sekejap 5 minit. Ada orang hantar barang ke rumah. Pergilah minum-minum air dulu ke apa ke. Kita sambung.
Assalamualaikum. Boleh sambung? Salam, okey sir. Sekejap. Salam sir. Ui, kelang kabut lah hari ni. Mana meeting? Tak ada satu meeting. Aduh. Oh ni ha. Kata kod dia adalah IMS 6610 kan. Okey Aduh, kat mana ni? Okey, kita nak ambil username ni lah. So, saya pindahkan apa? Saya pindahkan. Right, username kita dah ada saya pindahkan dekat header ni. Header ni kita tengok if ni ada tak cukup. And then yang ni pun sebab ada satu tutup dulu tak habis. Kan? Okay, sekejap. Ni lah ni. Ini adjust. Sekejap buang lalu. Alright. Header ni kena ada tutup lah. Alright, user list, visitor list. Okay. Okay, kita ambil ni, username ni. Username. Username. Okay, mana kita dapat apa username ni? Username ni kita dapat masa kita login. Kita login ni dah kita kena letaklah kat sini. Kan? Session username. Kena ada. And then username ni kena ada lah masa kita query SQL masa login kan. Right. Kalau ada full name, masukkan full name sekali. Okay, username. Okay, tujuan dia ialah supaya masa kita login tu kan, kita boleh pakai kita punya username dekat header ni. Ni header ni kan. Kita boleh pakai username kita ni. User ID. Okay lah, user ID dah ada. Kita boleh pakai dan kita boleh letakkan dekat sini. Ni dekat sini ni. Ni nampak lah. Nampak dia kan? Kan? Ni. So you search je apa Douglas McGee ni. Kan? Sebab contoh dekat situ kan. Dekat dalam header ni. Douglas. Nampak? Ni kan? Okay, view WordPress. Okay, yang ini kita tukarkan kepada itulah PHP, kita echo je balik $username. Nak cantik lagi, echo apa full name lah. Full name lagi cantik. Kan? Sebab saya tak letak apa tu echo. Right. Ni Afsal ni. Okey lah, supaya tak ada masalah kan. So save. So effect dia, kalau you echo user full name lagi bagus lah. Kan. So effect dia ialah kita update header, update visitor list ni. Maknanya semua file kena update lah, visitor add lah apa semua ni kan. Dengan satu lagi apa? Login dah kan?
Alamak, tengah ni lah. Kita kena disconnect dulu. Kita reconnect balik. Keluar je. Alright, override. Jadi ke tak ni? Alamak, sekejap dia connect balik. Sekali lagi Header. Okay. Visitor list. Okay. Satu lagi yang kita buat perubahan ni login kan. Login.php. Alright. Okay. So kita dah update dah semua tu. Kita login semula. Alright. Kan, submit. Alright. Nampak? Kita masuk STID tu. Nampak tak kat sini? Kan? Boleh lah letak welcome apa nama dia kan dan sebagainya. Kita boleh gunakan maklumat-maklumat yang kita dah masukkan dalam session tu all throughout our pages. Kan? Nama dia, kan, username dan sebagainya. Okay? Okay lah, sekolah penat lah saya ni 1.36. Kan, ada bengkel pula nak masuk. Bengkel start pukul 12, dah 1.30. Alright, so I think that's all for today. Ada soalan, you tanyalah kod WhatsApp ke kat apa tu, apa island ke, iDiscuss, YouFuture ke. Saya akan masukkan video hari ni 1 dan 2 lagi video berkenaan dengan tu lah. Bootstrap, lepas tu macam mana nak buat user role, admin, user dan juga macam mana nak securekan page. Pun ada tak? Maknanya kalau kata kita dah log out, nak masuk balik page ni kan. Ini contoh lah kan. Ni dah log out dah sebenarnya. So kalau saya masuk balik page ni kan, dia tak boleh masuk. Tak keluar lah kan. Sepatutnya tak keluar langsung dashboard ni, dia keluar lah apa you are not authorized and then minta dia login balik. Saya kena modify lah sikit coding kan, betul lah. Okay alright, I think that's all for today. Thank you very much. So we agent our class by starting tasbih kafarah and surah as. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.